Ianya bukan hanya cerita di tengah laut saja, ianya dah bermula di darat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Apa khabar? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sihat sentiasa hendaknya, insya-Allah. Baik, untuk video kali ini saya akan kongsikan pengalaman saya terlibat secara langsung dalam pembinaan platform pelantar minyak ataupun oil rig. Projek ini dinamakan Projek Bokor CPP Phase 3 Redevelopment, ataupun CPP itu stand for Central Processing Platform, yang mana klien ataupun pemilik pada projek yang bernilai hampir 1 bilion ringgit Malaysia ini adalah Petronas Carigali Sdn Berhad, yang mana MMC Oil and Gas Sdn Berhad bertindak sebagai konsultan, dan kontraktor utamanya adalah MMHE ataupun Malaysia Marine Heavy Engineering. Orang pasir gudang mesti kenal MMHE ini. Daripada tepi jalan tu dah boleh nampak dua kren besar yang warna biru putih. Projek ini dibina di MMHE dan akan dihantar ke perairan Miri di Sarawak. Secara detailnya, program ini bermula pada November 2018 dan siap pada April tahun 2020, dan mula berlayar daripada MMHE pada bulan Ogos tahun 2020. Mungkin akibat sebab COVID, jadi ada sedikit delay lah. Untuk projek ini saya terlibat selama 6 bulan, di mana pada ketika itu sebenarnya saya intern ataupun praktikal di waktu degree lah. Menariknya, terlibat secara langsung dalam projek pembinaan projek Bokor CPP ini, pelajar intern dibayar gaji. Walaupun namanya allowance, tapi sebenarnya kami dibayar gaji, yang mana pada ketika itu saya kira gaji kami pelajar intern agak lumayan, mungkin lebih tinggi daripada gaji fresh grad engineer yang pada ketika itulah. Untuk projek Bokor CPP ini, kontraktor utamanya adalah MMHE, tapi di bawah MMHE itu ada subkontraktor sebanyak 11 company, yang mana setiap company itu memainkan peranan yang berbeza. Sebagai contoh, untuk structure ataupun welding structure, satu company; untuk sistem pipe ataupun piping system, satu company; untuk buat sistem elektronik, satu company; electrical dan sebagainya, ada 11 company. Namun begitu, bukanlah 11 company ini bergerak secara serentak lah. Ada mungkin pada 6 bulan pertama tu ada 3 ataupun sehingga 5 company yang akan mula bekerja. Seperti contoh structure akan naik dulu. Jadi company yang menguruskan structure ni akan datang dululah untuk bina dan sebagainya. Untuk company yang saya intern ni, syarikat ini terlibat dalam proses untuk wiring ataupun sistem electrical lah. Semua perkara yang terlibat dengan yang berkaitan dengan elektrik, syarikat yang saya intern ni lah yang akan uruskan, bermula daripada sekecil-kecil wire sehinggalah kepada sebesar-besar wire. Mungkin para pendengar ingat pelajar intern ni adalah intern je, tak buat apa pun. Tapi untuk pembinaan projek Bokor ni, pelajar intern ataupun pelajar praktikal ni, kita pun dilayan macam pekerja biasa, dan kami pun buat kerja sama macam pekerja biasa buat. Bayangkan kalau company yang saya intern, kita buat sistem electrical ataupun wiring, kabel-kabel sebesar lengan ni kita tarik daripada level 1 ke level 2. Bayangkan begitu struggle dan stresnya kerja di tempat yang sempit, tempat yang tinggi, dalam keadaan yang panas, tekanan dan pelbagai lagi cabaran lah. Itu bukan satu kabel. Biasanya kita akan tarik mungkin 3 ataupun 4 kabel sekali. Kren akan angkat satu gelong kabel itu ke atas deck, tapi untuk masuk ke celah-celah beam ataupun structure tu, kita perlu tarik menggunakan tenaga manusia. Bayangkan 3 ataupun 4 kabel sebesar lengan ni, kita kumpulkan, ikat, tarik,
bayangkan mungkin panjangnya 300 hingga ke 500 meter, dan kalau dalam platform tu, atas platform tu dengan hampir 300 hingga 400 pekerja, yang paling bising adalah pekerja-pekerja daripada syarikat yang saya intern lah. Bayangkan kalau kita nak tarik tu, kita memerlukan 3 ataupun 4 tim. Satu tim di hujung, satu tim di poin tengah, satu tim lagi di poin tengah, dan satu lagi di bawah. Yang bawah hulu, yang hujung tarik, yang 2 tengah tu support. Bayangkan kita buat macam game tarik tali, 1 2 tarik, 1 2 tarik. Memang bising, tapi itulah suasana kerja, dan di situlah juga kami bina bonding lah. Jadi macam adik-beradik, ada yang sebaya dengan ayah kita, dengan abang kita. Jadi macam keluarga lah, sama-sama jaga kebajikan masing-masing. Marah-marah tapi kerja jalan, cukup hari kerja siap. Yang penting setiap hari tu KPI kita capai. Okey, untuk platform minyak ni, kebiasaannya yang kita tengok tengah laut tu, dia kebiasaannya ada 4 sehingga 6 tingkat level, bergantung atas saiz platform masing-masing lah. Jadi untuk projek bawah CPP ni, tak silap saya ada 6 level, yang mana kita panggil yang pertama, yang bawah sekali tu bracket ataupun spider deck. Kemudian kita ada mezzanine deck. Kemudian atas dia tu kita ada cellar deck. Kemudian kita ada main deck ataupun deck yang utama, di mana control room, bilik kawalan berada di dekat main deck. Kemudian kita ada top deck, dan seterusnya kita ada helipad deck lah, tempat helikopter mendarat. Walaupun kita nampak dia 6 tingkat, tapi apabila platform ini dibina di atas tanah, daripada tanah kita nak pergi ke level 1 deck itu macam kita naik bangunan 5 tingkat. Bayangkan kalau datang pagi kerja, kita akan naik sekali pukul 8 pagi, kemudian turun makan tengah hari, naik balik selepas siap makan tengah hari, dan turun semula untuk balik pada waktu petang. Itu normal, tapi kebiasaannya memang kita tak naik dan duduk sampai tengah hari lah. Akan turun, naik, turun. Kalau tertinggal barang, kita turun lagi, jumpa bos panggil, turun lagi, naik lagi, buat kerja. Kalau ada nak rehat sekejap, turun lagi. Dan begitulah rutin saya selama 6 bulan. Kami bekerja dalam keadaan yang sangat stres lah, boleh saya katakan dalam keadaan sangat stres dan high risk ataupun berisiko tinggi, yang mana setiap saat kerja tu nyawa kita menjadi taruhan. Memang munasabah lah, logik lah kalau mereka yang bekerja dalam bidang oil and gas ni gajinya mahal, kerana nyawa lah yang menjadi taruhan. Bayangkan kita bekerja di tempat tinggi, kalau tersilap langkah mungkin jatuh, dan atas kita ada lagi orang bekerja, kalau tak kena hari mungkin ada sesuatu jatuh atas kepala. Kadang-kadang kita berjalan, kalau ada kawan-kawan kita daripada company lain tak jaga safety, mungkin terkena renjatan elektrik ataupun terlanggar objek-objek yang tergantung lah. Untuk projek-projek seperti pembinaan platform minyak ni, kebiasaannya kita akan ada morning briefing setiap pagi. Dan projek-projek seperti ini sebenarnya safety sangat utama. Yang paling utama adalah safety, keselamatan. Memang tak ada kompromi. Setiap pagi akan ada morning briefing bercerita tentang keselamatan. Dan biasanya setiap bulan pihak Petronas, klien kita, akan datang untuk bercerita tentang safety dan juga bagi semangat kepada para pekerja untuk memastikan projek itu siap mengikut jadual. Pengalaman saya intern dan terlibat secara langsung dalam pembinaan platform minyak ini bagi saya satu pengalaman yang sangat baik dan sangat berharga bagi saya, yang mana saya suka untuk berkongsi kepada adik-adik yang berminat dalam dunia oil and gas ni. Dan saya juga sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana menjadi salah seorang tenaga kerja yang terlibat dalam perkembangan ekonomi negara. Projek ni siap pada bulan April. Saya habis intern pada bulan 2. 2 bulan saja sebelum projek tu siap sepenuhnya.
pada waktu saya habis intern tu dia dah siap hampir 95%. Walaupun tidak berada di tempat ketika platform ini berlayar ke Miri, Sarawak, bos ada share video yang mana bila kita tengok video tu kita rasa sebab dan terharulah, kerana kita rasa bangga terlibat sekali dalam pembinaan. Walaupun bagi saya hanya 6 bulan, tapi ianya begitu bermakna lah. Jika ada mereka yang bertanya bagaimana dengan bidang engineering ataupun bidang oil and gas ni, ianya bukan hanya cerita di tengah laut saja, ianya dah bermula di darat lagi. Itulah sedikit pengalaman saya terlibat dalam pembinaan platform minyak projek Bokor CPP Phase 3 Redevelopment, yang mana mungkin saya boleh kongsikan dengan para penonton. Mungkin ada sedikit sebanyak yang boleh diambil manfaat, dan bagi untuk saya juga ianya pengalaman yang saya rasa saya tak boleh simpan seorang. Saya perlu kongsikan supaya ia mungkin menjadi rujukan kepada orang lain. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.